Aku insan yang lemah. Itu. Kita ini manusia yang lemah. Kita ini makhluk Allah yang lemah. Kita tidak dikuasa untuk melawan takdir Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Aja Share Channel. Pada anda yang baru sahaja mengikuti channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like dan share segala informasi-informasi, tutorial-tutorial, PDPR yang menarik dalam channel ini. Tak kisahlah dalam Telegram ke, dalam Facebook ke, dalam WhatsApp ke dan sebagainya, agar ia dapat dimanfaatkan untuk semua. Okey, baik. Untuk pertemuan PDPR pada kali ini, saya akan kongsikan PDPR Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor bagi subjek Tauhid Darjah 5, sambungan bab yang ketiga, iaitu Ta'alluq Kalam dan sambungannya. Jom kita saksikan. Okey, sambung lagi pelajaran 3 berkaitan dengan Ta'alluq Kalam. Okey, baik. Kita pergi kepada Ta'alluq Kalam. Okey, bentuk Ta'alluq Kalam. Bentuk ta'alluq sifat kalam ialah dalalah, iaitu menunjukkan atau menterjemahkan atau menjelaskan iradah Allah tentang segala yang wajib, mustahil dan harus. Itu maknanya bentuk ta'alluq kalam. Kemudian kita pergi kepada tempat ta'alluq kalam. Saya tak boleh kat sini pula. Okey, tempat ta'alluq kalam. Okey, sifat kalam ini bertakluk pada perkara yang wajib, mustahil dan harus pada akal. Okey, maknanya kita pergi yang pertama, ta'alluq pada perkara yang wajib. Okey, kita pergi ta'alluq pertama, iaitu firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innani annallahu la ilaha illa ana. Sadaqallahul azim. Surah Toha ayat 14. Artinya, sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Dalam Al-Quran tadi Allah dah menjelaskan bahawa Allah itu hanya satu-satunya. Tak ada Allah dua, tak ada Allah tiga, tak ada Allah empat. Tak ada. Ini Allah dua, ini anak Allah, ini isteri Allah. Tak ada. Allah itu tidak ada berbilangan. Allah itu hanya satu saja. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua, bertakluk kepada perkara yang mustahil. Ini Allah ini menghikayatkan percakapan orang Nasrani. Firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalu innallaha salisu salasah. Sadaqallahul azim. Surah Al-Maidah ayat 73. Artinya, mereka ini mengatakan bahawasanya Allah ialah salah satu daripada 3 Tuhan. Ini perkara yang mustahil. Kenapa? Allah itu mustahil ada 3, 4 atau 5. Kemudian kita pergi pada yang ketiga, iaitu bertakluk pada perkara yang harus. Firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Surah Al-Azim, surah As-Saffat ayat 96. Yang bermaksud, padahal Allah ini menciptakan kamu dan benda-benda yang kamu perbuat itu. Jadi Allah ini yang menciptakan kita. Apa sahaja yang kita lakukan, apa sahaja yang kita ingin lakukan, apa sahaja yang akan kita lakukan, semua Allah akan tahu. Allah yang menggerakkan hati kita. Ada manusia ini diciptakan Allah, ada hidung, ada mata, ada hidung, ada telinga. Sebab itulah kita ini, kenapa kita kena bersyukur? Sebab apa? Manusia ini adalah insan yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini adalah sebaik-baik kejadian. Okey, yang ketiga adalah bahagian ta'alluq kalam. Okey, bahagian ta'alluq satu, iaitu tanjiri qadim. Yakni artinya telah terlaksana Allah berkata-kata pada perbuatan, pada perkara yang wajib, mustahil dan harus. Ini bahagian dia. Bahagian dia iaitu tanjiri qadim. Iaitu Allah ini terlaksana, kata-kata Allah ini maha berkata perkara yang wajib, mustahil dan harus. Okey, baik. Kita pergi pula kepada ta'alluq sifat ma'ani. Okey, apa itu ta'alluq sifat ma'ani? Okey, tempat ta'alluq sifat ma'ani. Okey, dari sudut tempat, ia terbahagi kepada 2 bahagian. Okey, yang pertama, berta'alluq kepada zat Allah dan makhluk. Iaitu ilmu, sama', basar dan kalam. Itu bahagian yang pertama.
zat Allah. Mengenai ilmu Allah tu yang mengetahui samak dan kalam ini adalah pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, zat Allah dan makhluk. Yang kedua, bertakluk kepada makhluk sahaja, iaitu kudrah dan iradah. Okey, kita pergi kepada nisbah ta'alluq bagi sifat 20. Kalau kita belajar itu sifat 20 Maknanya apa nisbah ta'alluq ini? Okey. Yang pertama kita bagi pada 4 bahagian. Nisbah ta'alluq ini terbahagi pada 4 bahagian. Bahagian yang pertama, tiada ta'alluq, iaitu sifat nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah dan sifat hayat, kerana kesemua sifat itu hanya bagi zat Allah sahaja, tidak berlaku kepada makhluk. Okey, maknanya kesemua sifat-sifat ini, sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat maknawiyah dan sifat-sifat hayat ini semuanya adalah zat, semuanya adalah sifat zat bagi Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, tidak berlaku kepada makhluk Allah. Makhluk Allah, manusia ke, tumbuh-tumbuhan ke, haiwan ke, kesemua sifat-sifat ini tidak ada pada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bertakluk kepada mungkin sahaja, iaitu kudrah dan iradah. Yang ketiga, bertakluk kepada segala yang wujud, iaitu samak dan basar. Yang keempat, bertakluk kepada wajib, mustahil, harus, iaitu ilmu dan kalam, pada 4 bahagian ini. Okey, baik. Kesimpulannya, takluk sifat ilmu dan kalam itu umum, manakala lebih khusus ialah takluk sifat kudrah dan iradah. Okey. Di antara umum dan khusus ialah takluk samak dan basar. Okey, seterusnya kita pergi kepada ringkasan sifat yang mempunyai takluk dan bentuk takluknya. Kita pergi kepada jenis ma'ani. Yang pertama, kudrah, iaitu penguasa, dan yang kedua, iradah, yang mengkehendaki, iaitu bertakluk dengan segala yang mungkinat atau makhluk sahaja, tidak kepada yang wajib dan mustahil. Manakala bentuk takluk sasiri, iaitu memberi bekas atau kesan. Yang kedua, bentuk takluknya takluk tahsis, iaitu menentukan. Maknanya Allah ini, dia ini yang akan menentukan apa sahaja yang Allah kehendaki, dan ia tidak memberi kesan kepada Allah itu, tapi memberi kesan pada manusia. Maknanya apa saja manusia lakukan akan memberi kesan pada makhluk, tidak memberi kesan kepada Allah. Itu sifat Allah, sifat berkuasa Allah, sifat Allah yang maha berkehendak. Setiap apa yang kita lakukan, kita ini insan yang tidak berdaya, kita ini insan yang lemah. Macam lagu tu kan, aku insan yang lemah. Itu kita ini manusia yang lemah, kita ini makhluk Allah yang lemah. Kita tidak dikuasa untuk melawan takdir Allah. Apa saja Allah kehendaki, kita kena ikuti, dan jangan kita ingkar segala larangan-larangan Allah. Tu namanya amar makruf nahi mungkar. Okey, yang seterusnya kita pergi pada sifat ilmu, iaitu pengetahuan dan kalam, maha berkata-kata. Dia ini bertakluk kepada perkara yang wajib, perkara yang mustahil dan perkara yang harus. Maknanya dia ini bertakluk kepada inkishaf, terbuka kesan dia. Okey, maknanya kedua, takluk dalalah, terbuka. Maknanya kedua benda ini adalah sifat-sifat yang terbuka. Okey, baik. Ketiga, kita pergi kepada sifat samak, iaitu mendengar, dan basar, iaitu melihat. Maknanya dia bertakluk kepada segala yang maujud. Ini ada, sama ada maujud dan maujudat itu qadim, baharu, sama ada ia wajib dan harus, bukannya mustahil. Untuk takluknya ialah inkishaf, iaitu terbuka. Jadi itulah sedikit sebanyak ringkasan ataupun huraian mengenai sifat-sifat yang mempunyai takluk dan bentuk takluknya. Okey, itu sajalah untuk perkongsian kali ini. Semoga ianya memberi manfaat untuk semua. Jadi pada anda, jangan lupa untuk subscribe, like dan sharekan segala informasi-informasi PDPR yang menarik dalam channel ini. Dan jangan lupa untuk tekan butang loceng agar anda tidak ketinggalan segala info-info PDPR, tutorial-tutorial dan semua yang menarik dalam channel ini. Okey, jumpa lagi dalam pertemuan PDPR akan datang. Assalamualaikum.